Kemerdekaan di negara kita dicapai melalui usaha rundingan di London pada tahun 1956. Rundingan ini bertujuan bagi membincangkan hal keselamatan, hubungan British Tanah Melayu dan soal berkaitan dengan perlembagaan negara. Rombongan rundingan kemerdekaan sampai di London pada 14 Januari 1956 dan rundingan telah diadakan selama 3 minggu, iaitu pada 18 Januari 1956 hingga 6 Februari 1956. Perkara yang disepakati antara rombongan tersebut dan pihak British ialah tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Selain itu, Menteri Pertahanan, Menteri Kewangan dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu perlu memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Pihak British dan Commonwealth juga akan memberikan bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Pada 8 Februari 1956, rombongan kemerdekaan berjaya mendapatkan persetujuan daripada pihak British untuk memberikan kemerdekaan melalui Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. Kedua-dua pihak juga telah bersetuju untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan untuk menggubal perlembagaan negara. Ketibaan Tunku Abdul Rahman dan rombongan merdeka di Padang Bandar Hilir, Melaka telah disambut oleh 100,000 rakyat yang datang dengan pelbagai jenis kenderaan. Ketika ini, Tunku Abdul Rahman telah memaklumkan tarikh kemerdekaan ialah 31 Ogos 1957. Susulan daripada pengumuman itu, rakyat melaungkan merdeka dengan gemuruh. Suruhanjaya Persekutuan Perlembagaan Tanah Melayu atau Suruhanjaya Raid dibentuk bagi menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Gerak kerja Suruhanjaya Raid bagi menggubal perlembagaan termasuklah: yang pertama, meminta cadangan penduduk secara lisan atau bertulis; yang kedua, meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan; yang ketiga, menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, Penasihat British dan pegawai negeri; dan yang keempat, mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. Sebanyak 131 memorandum juga telah didapatkan daripada pelbagai pihak sejak Suruhanjaya Raid dibentuk. Memorandum daripada Raja-Raja Melayu menyatakan cadangan supaya ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong dilantik daripada kalangan Raja-Raja Melayu dan mempunyai tempoh jawatan 5 tahun. Memorandum daripada parti politik dan pihak awam menimbulkan soal kewarganegaraan serta soal bahasa dan pendidikan. Namun begitu, terdapat perbezaan pendapat tentang kewarganegaraan, iaitu orang Melayu menolak pemberian kewarganegaraan manakala masyarakat Cina, India dan Serani menuntut agar kewarganegaraan mereka disahkan. Memorandum soal bahasa dan pendidikan pula mencadangkan agar semua sekolah mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Suruhanjaya Raid telah mengeluarkan draft perlembagaan selepas meneliti memorandum yang telah diterima. Antara kandungan yang terdapat dalam draft tersebut ialah: yang pertama, sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu; yang kedua, kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan; yang ketiga, raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang Yang di-Pertuan Agong dipilih; dan yang keempat, sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Namun begitu, draft perlembagaan tersebut telah mengundang pelbagai reaksi. UMNO, Parti PAS dan Dato' Onn Jaafar tidak bersetuju konsep kewarganegaraan berdasarkan konsep jus soli. Mereka juga meminta agar bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi, manakala agama Islam pula dijadikan agama rasmi. Masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan, manakala MIC mahukan syarat kewarganegaraan diperhatikan. Situasi ini mendorong kedatangan Tunku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak Husin, Ong Yok Lin dan VT Sabantan ke London sekali lagi untuk membincangkan soal kewarganegaraan. Hasil daripada perbincangan tersebut, beberapa pindaan dan perubahan telah dibuat. Hasil pindaan disembah, perkenan dan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja dan kemudiannya dibentang dan dibahaskan di Majlis Perundangan Persekutuan.
Draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu akhirnya diluluskan oleh Parlimen British dan Majlis Perundangan Persekutuan. Perjanjian persekutuan yang ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dan Sir Donald McGilvray pada 5 Ogos 1957 di King House, Kuala Lumpur menjadi asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Antara intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ialah yang di-Pertuan Agong dilantik dalam karangan Raja-Raja Melayu setiap 5 tahun sekali. Selain itu, kewarganegaraan diberikan melalui 3 cara, iaitu penguatkuasaan undang-undang, memohon didaftarkan sebagai rakyat, dan memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi. Kedudukan istimewa orang Melayu dijaga manakala kepentingan sah kaum lain diiktiraf. Agama Islam dijadikan agama rasmi tetapi agama lain boleh diamalkan. Bahasa Melayu pula diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan yang menjadi bahasa pengantara dan bahasa komunikasi. Persediaan telah dibuat bagi menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Jawatan Kuasa Persediaan Fizikal dan Jawatan Kuasa Sambutan dibentuk bagi menyiapkan persediaan sebelum 31 Ogos 1957. Jawatan Kuasa Persediaan Fizikal berperanan menyediakan sebuah stadium untuk meraihkan kemerdekaan dan istana untuk yang di-Pertuan Agong. Tunku Abdul Rahman mempengerusikan pembentukan lagu kebangsaan dan dibantu oleh Yaakob Abdul Latif. Lagu ini berasal daripada lagu negeri Perak iaitu Terang Bulan. Di samping itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu yang dibentuk oleh Muhammad Hamzah dijadikan bendera kebangsaan. Tunku Abdul Rahman juga memilih bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Jawatan Kuasa Sambutan menyediakan pakaian khas iaitu muskat untuk dipakai oleh menteri. Selain itu, bangunan di sekitar bandar, jalan raya dan padang Kelab Selangor dihiasi lampu. Kerajaan juga menganjurkan kursus khas berkaitan dengan protokol yang diikuti oleh 300 orang sebagai pegawai pengiring tetamu dan pegawai jemputan luar negara. Selain itu, semua pegawai kerajaan diberikan gaji seminggu awal untuk memberikan peluang menyambut kemerdekaan. Pemulaan sambutan diraihkan pada malam 31 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Pada pukul 10 malam, wakil parti perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura mengambil tempat duduk. Pada pukul 10.30 malam, 300 orang pemuda membentuk barisan kehormat yang diketuai oleh Ismail Bonta. Pukul 11.58 malam, semua lampu di Padang dan di sekelilingnya dipadam sehingga seluruh kawasan menjadi gelap gelita. Pukul 12.30 malam, lampu dipasang semula dan diikuti dengan laungan merdeka oleh orang ramai. Bendera Union Jack diturunkan dengan diiringi lagu God Save the Queen. Bendera Persekutuan Tanah Melayu kemudian dinaikkan dengan diiringi lagu Negaraku yang didengarkan buat pertama kali kepada umum. Sorakan Merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali. Pada pukul 12.10 malam, Tunku Abdul Rahman menerima tabik hormat dan memeriksa pembarisan perwakilan negeri. Pukul 12.25 tengah malam, Tunku Abdul Rahman menyampaikan ucapan dengan penuh bersemangat. Seterusnya, pada pukul 12.55 tengah malam, majlis diakhiri dengan doa selamat oleh Tuan Haji Masud Hayati. Peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Pada pukul 8.15 pagi, Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali dan disambut oleh para hadirin yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Merdeka! 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 Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan sambil diiringi lagu kebangsaan iaitu Negaraku. Sehingga irama lagu kebangsaan, lagu Negaraku dimainkan bagi kali yang pertama, menzahirkan perasaan di hati mereka.
dan seterusnya. Pada pukul 11 pagi, istiadat mengangkat sumpah yang di Pertuan Agong diadakan dan disusuli dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri serta Gubernur Pulau Pinang dan Melaka. 1.30 tengah hari, majlis jamuan diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruh Jaya Tinggi British, Sir Donald McGillivray. Dan akhir sekali, pada pukul 5.25 petang, Sir Donald McGillivray dan isteri berlepas dari lapangan Kuala Lumpur ke London. Sejak kemerdekaan dicapai, negara kita telah menerima pelbagai kesan dari aspek politik, peringkat antarabangsa, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, negara kita mengamalkan konsep raja berperlembagaan. Selain itu, amalan sistem demokrasi berparlimen memberi rakyat hak bersuara dan memilih wakil untuk menentukan hala tuju masa depan dan kesejahteraan negara melalui pilihan raya. Seterusnya, Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama dan Datuk Abdul Razak Husin sebagai Timbalan Perdana Menteri. Namun begitu, kerajaan menghadapi cabaran untuk menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan dalam bidang profesional, pendidikan tinggi, keselamatan dan pertahanan. Pada peringkat antarabangsa, negara kita telah mengantar kumpulan pertama pegawai ke Britain untuk mendapatkan latihan. Negara kita juga menjalinkan hubungan dengan negara luar seperti Indonesia, India, Australia, New Zealand, Mesir dan Jepun. Selain itu, negara kita juga diterima untuk menyertai pertubuhan Commonwealth untuk merapatkan hubungan sosio-ekonomi dengan negara ahli. Negara kita juga diterima menjadi ahli Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Pelbagai usaha dilakukan untuk membangunkan ekonomi negara. Rancangan Malaysia Pertama 1956 hingga 1960 bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara pada sektor luar bandar. Selain itu, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (PELDA) ditubuhkan untuk memajukan tanah baharu secara besar-besaran bagi pertanian dan penempatan semula masyarakat. Institusi kewangan tempatan seperti Malay National Bank menggalakkan kestabilan kewangan dengan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi negara. Kementerian Pembangunan Luar Bandar pula bertanggungjawab untuk membangunkan infrastruktur, manakala Majlis Pembangunan Luar Bandar ditubuhkan bagi merancang dan menyelaraskan pelaksanaan projek pembangunan. Dari aspek sosial, kerajaan mengeluarkan pernyataan Rahman Talib yang memberi penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara di sekolah. Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan seiring dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Selain itu, Jabatan Penerangan berperanan menyampaikan maklumat tentang peristiwa di dalam dan luar negara. Pusat kesihatan dan hospital ditubuhkan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Kemudahan asas dan infrastruktur seperti bakaran elektrik dan air bersih diutamakan bagi keselesaan dan kesihatan penduduk. Negara kita mengamalkan prinsip kedaulatan sebagai negara yang merdeka daripada kongkongan kuasa luar. Aspek kedaulatan negara kita termasuklah wilayah pengaruh yang merujuk kawasan yang mempunyai sempadan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Selain itu, kerajaan berperanan menguruskan dan mentadbir negara. Kedaulatan undang-undang memastikan negara dapat mengekalkan keamanan demi kesejahteraan negara. Seterusnya, lambang kebangsaan seperti jata negara, lagu kebangsaan, bendera kebangsaan dan bunga kebangsaan merupakan identiti dan jati diri rakyat. Pengiktirafan sebagai rakyat membolehkan kita mendapatkan hak asasi seperti kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat.